Sekejap Baik, kita boleh mulakan surah Ali Imran mulai ayat 181. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad, demi sesungguhnya, Sami'a, telah mendengar, Allahu, oleh Allah, qaula, akan perkataan, allazina, orang-orang yang, qalu, telah berkata mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, fakirun, fakir, wa nahnu, dan kami, agniya, orang-orang kaya. Sanaktubu, bakal kami tulis, ma, akan apa yang, qalu, telah mereka katakan, waqad selahum, dan membunuh mereka, al-anbiya'a, akan nabi-nabi, bighairi haq, dengan tanpa kebenaran. Wa naqulu, dan kami berfirman, zuqu, rasakanlah olehmu, al-azaba, akan azab, al-harik, yang membakar. Akan azab yang membakar. Baik, saya mak semula. Surah Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Demi sesungguhnya telah mendengar oleh Allah akan perkataan orang-orang yang telah berkata mereka, innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, dan kami orang-orang kaya. Siapa mereka ni? Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ialah orang Yahudi mengikut tafsir. Mereka mengatakan Allah tu fakir, kita lah orang kaya, kata mereka. Bila ditanya kenapa mengatakan demikian, bacalah ayat yang kamu baca. Jadi ada dalam surah Al-Baqarah, dikatakan, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah akan pinjaman yang baik. Jadi di situ perkataan pinjam. Jadi orang Yahudi gunakan ayat ini untuk menemplak balik orang Islam ketika itu. Dia kata, tengok ayat kamu,
Siapa minta pinjam? Kan Allah. Jadi siapa kaya? Kitalah kaya, kata orang Yahudi. Dengan alasan katanya, barang siapa memberi pinjam kepada Allah pinjaman yang baik, ya, maka Allah akan gandakan dia. Jadi dia beralasan dengan ayat Quran itu sendiri yang mengatakan katanya Allah pinjam kat kita. Jadi siapa kaya, Allah ke kita? Kata mereka. Ya, tentulah kita kaya. Dia berdalilkan macam tu, ya. Ini, ya, dia bacakan ayat surah Baqarah ayat 245. Ya, ayat 245, ya, yang saya baca tadilah. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan ya. Dia bacakan ayat tu. Jadi alasan itulah dia kata Allah fakir. Allah tu fakir dan kami orang-orang kaya. Ya, sampai, ya, sampai peringkat yang melampau mengatakan Allah tu fakir. Ya, sedangkan yang memberi rezeki itu ialah Allah. Dikatakan Allah itu fakir. Yang memberi, ya, kehidupan itu ialah Allah. Dituduh Allah itu fakir. Jadi alasan dia kata, ya, Allah pinjam dengan kita, nanti dia akan balas dengan gandaan yang banyak. Jadi bahasa Allah pinjam ni adalah bahasa yang indah. Allah hanya mengatakan dia pinjam, tak minta. Biasa kalau orang minta ni kan dekut. Ya, kita nak minta, boleh tak saya minta, ya, RM200. Sudah tentu sukar bagi seseorang nak bagi, minta. Tapi kalau dia kata, boleh tak saya pinjamkan RM200 satu hari saja, ya, saya akan bayar. Jadi orang yang nak meminjamkan ni pun rasa lega kerana dia nak pinjam, besok dia nak pulangkan. Nampak? Sebab itu Allah gunakan tak bahasa minta, dia bahasa pinjam. Sedangkan orang yang arif tentang ilmu ini, dia katakan, ya Allah, tak perlulah kau nak pinjam, ambillah sahaja. Ini hakmu, bukan hakku, ya Allah. Patutnya macam tu, ya. Dia kata Allah tu fakir. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Sanaktubu ma qalu. Bakal kami tulis apa yang telah mereka katakan. Ya, Allah akan tulis, ya, dalam dalam suhuf amal mereka, dan Allah akan balas apa yang mereka sudah katakan. Bukan itu saja, keberanian mereka, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq, dan membunuh mereka akan nabi-nabi dengan tanpa kebenaran. Itu lagi dahsyat. Nabi Yahya, Nabi Zakaria terkenal dengan dibunuh kejam, digergaji dengan gergaji. Ya, bayangkanlah, ya, melampau perbuatannya sehingga membunuh Nabi tanpa hak. Bukan salah, bukan dosa Nabi itu membunuh dan sebagainya. Hanya Nabi itu menyampaikan risalah Allah, dibunuh. Ya. Wa naqulu zuqu azabal hariq, dan kami berfirman, rasakanlah olehmu akan azab yang membakar, akan azab yang membakar. Ya, rasailah olehmu nanti, ya, api neraka yang azabnya, ya, tidak terkira panasnya. Ya. Ini, ya, ancaman atau peringatan, ya, daripada Allah. Orang yang berani mengatakan Allah fakir, orang yang berani membunuh para nabi, ya. Sampai satu hari dikatakan, ya, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Dia kata qatlul anbiya, yaitu membunuh nabi-nabi. Ya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ya, membunuh warasatul anbiya, membunuh pewaris-pewaris nabi. Siapa pewaris-pewaris nabi? Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris nabi. Ya, pewaris nabi pun dibunuh. Ya. Itulah dosa yang amat besar yang akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ya.
Baik, sambung lagi ayat 182. Zalika itu. Bima dengan sebab. Itu dengan sebab qaddamat telah menyediakan ia. Telah menyediakan ia. Aidikum oleh tangan-tangan kamu. Telah menjadikan ia oleh tangan-tangan kamu. Wa annallaha, dan bahawasanya Allah, laisa, tidaklah, bizallamin, yang berlaku aniaya, lil abid, bagi hamba-hambanya. Saya semula. Zalika bima qaddamat aidikum. Itu kenapa mereka masuk ke dalam azab yang membakar? Itu sebabnya telah menyediakan ia oleh tangan-tangan kamu. Ya, telah mendahulukan ia oleh tangan-tangan kamu atau telah menyediakan ia oleh tangan-tangan kamu. Apa maksudnya? Ya, menyediakan oleh tangan-tangan atau mendahului oleh tangan-tangan maksudnya ialah ya, kejahatan yang telah dilakukan. Ya, dia sudah menyediakan ya untuk memasuki azab. Azab Allah Ta'ala. Disebabkan ya kerja-kerja kejahatan yang telah dilakukan. Itu bahasanya telah mendahulukan ia atau telah menyediakan ia oleh tangan-tangan kamu. Artinya kerja-kejahatan yang telah disediakan. Ya. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan bahwasanya Allah tidaklah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak berlaku zalim. Kalau Allah zalim, Allah tak turunkan Rasul. Ya, mereka buat ya kemungkaran, ya, mereka mempersekutukan Allah, ya, berbuat suka hati mengikut hawa nafsu mereka, tidak ada kesalahan apa-apa. Ya, artinya mereka di dalam keadaan jahil. Contohnya, jadi kalau seandainya ya Allah berlaku zalim, sudah tentulah ya Rasul tak diturunkan. Ya, itu baru Allah ya berlaku zalim. Tak ada siapa yang menerangkan tentang ya, mengesakan Allah. Tak ada siapa yang nak bagi tahu. Tiba-tiba Allah seksa dia, zalimlah Allah. Tapi Allah datangkan Rasul, dah bagi tahu, dah bagi peringatan tentang hari kemudian, tentang azab akhirat, dah bagi tahu. Ya, kemudian mereka ya langgar juga. Adakah Allah zalim? Itu soalannya macam tu ya. Allah tak zalim, sebab Allah dah turunkan Rasul. Rasul dah bagi tahu tentang hal akhirat ini. Bersama lagi ayat 183, allazina, iaitu orang-orang yang qalu, telah berkata mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, ahida, telah menjanjikan ia, ilaina, kepada kami, Allah, bahawa tidak boleh, nu'mina, kami beriman, li rasulin, kepada Rasul, hatta, sehingga,
Ya tiana ia datang kepada kami, ia datangkan kepada kami. Bikurbanin dengan satu korban. Ta'kulu ia makan akannya annar oleh api. Kul katakanlah oleh engkau. Qad sesungguhnya ja'akum telah datang ia kepada kamu. Rusulun oleh rasul-rasul. Min qabli daripada sebelumku. Bil bayinat dengan beberapa keterangan. Wabil lazi dan dengan yang kultum telah kamu katakan. Falima maka kerana apakah? Qatal tumuhum telah kamu bunuh akan mereka. Telah kamu bunuh akan mereka. In kuntum jika adalah kamu. Sadiqin orang-orang yang benar. Semak semula. Allazina qalu iaitu orang-orang yang telah berkata mereka. Innallaha ahida ilaina. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan ia kepada kami. Alla nu'mina. Bahawa tidak boleh kami beriman li rasulin kepada rasul. Hatta sehingga ya'tiana ia datangkan kepada kami. Bi kurbanin dengan satu korban ta'kuluhun nar. Ia makan akannya oleh api. Ini ya, satu ya, helah mereka. Ya, dia cakap dengan Nabi. Rasul di sini ialah Nabi. Dia kata dengan Nabi. Ya, Allah menjanjikan kepada kami. Kami tak boleh beriman. Kami tak boleh percaya kepada Rasul. Ya. Siapa saja Rasul kami tak boleh percaya. Sehingga Rasul itu boleh datangkan ya, binatang yang siap dipanggang. Maknanya ya, korban ia makan oleh api ni, mana binatang yang siap dipanggang. Ya. Bukan dipanggang depan dia, bukan. Mana dihidangkan, dah siap daripada langit. Siap dipanggang. Dia baru boleh percaya, itu Rasul. Macam tu kehendak mereka. Kami tak boleh percaya dengan siapa Rasul pun. Sebab Tuhan janjikan kepada kami, kalau nak percaya dengan Rasul, Rasul tu boleh datangkan hidangan yang siap dah dipanggang daripada langit. Baik, apa jawab wahyu? Qul katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinat. Sesungguhnya telah datang ia kepada kamu oleh rasul-rasul daripada sebelumku dengan beberapa keterangan. Rasul-rasul dulu pun pernah datang dengan ya, bukti-bukti atau keterangan-keterangan. Contohnya ya, wabillazi kultum, dan dengan yang telah kamu katakan. Mana yang kamu katakan ni, yang kamu minta ni pun sebenarnya Rasul dulu pun dah datang. Ya, dah datang kepada kamu membawa apa yang kamu katakan ini. Contohnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, Allah datangkan makanan daripada langit.
yang siap panggang. Mana tinggal makan saja. Ya. Dah berlaku zaman Nabi Isa. Tapi apa yang berlaku? Ya, mereka kufuri akhirnya. Mereka tak percaya, mereka tuduh ya, bahawa mungkin ini sihir Isa. Ya, kita sudah terpedaya. Padahal dah kenyang. Ya. Dah kenyang dia tuduh katanya sihir Isa. Kita ni sudah terpedaya. Ya, jangan percaya. Dah kenyang dia tuduh Nabi Isa tu sebagai mendatangkan sihirnya. Ya, macam tu ke? Jadi itu dikatakan ini dan yang telah kamu katakan. Mana yang kamu cakap ni pun dah berlaku, iaitu zaman Nabi Isa. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Maka kerana apakah telah kamu bunuh akan mereka jika adalah kamu orang-orang yang benar? Kalau kamu jujur, ya, benar, kenapa kamu bunuh mereka? Ya, nabi-nabi yang mendatangkan bukti-bukti itu kenapa dibunuh? Ya. Nabi Isa tu, kalau Allah tak selamatkan, ya sudah tentu dah jadi ya, mangsa pembunuhan mereka juga. Ya, sebab itu di antara mereka mengatakan Nabi Isa tu dah dibunuh. Pahaman mereka. Yalah, kalau dibunuh, kenapa dibunuh? Sedangkan Nabi Isa dah tunjukkan bukti, keterangan. Jadi kenapa kamu bunuh Nabi Isa? Ya. Padahal Nabi Isa dah tunjukkan bukti, dah bawakan hidangan daripada langit. Ya, tapi kamu bunuh juga. Ya. Kalau kamu jujur. Itu pahaman mereka. Mereka kata dah bunuh. Pahaman kita, ya, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, ya, ke langit. Ya, sampai akhir zaman nanti, ya, dia akan turun kembali dengan umur yang sama dinaikkan. Maknanya, ya, kiraan tu banyak, tapi kedudukan fizikal dia seperti yang telah diangkat dulu. Kalau dulu diangkat dalam umur 30-an contohnya, maka Allah turunkan pada usia, ya, fizikal yang macam tu. Ya. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-184. Wabillazi. Nanti fa'in kazzabuka. Maka jika telah mendustakan mereka akan engkau. Maka jika kazzabuka telah mendustakan mereka akan engkau. Faqad, maka sesungguhnya kuzziba telah didustakan ia rusulun oleh rasul min qablika daripada sebelum engkau. Ja'u telah membawakan mereka. Ja'u ni daripada perkataan ja'a, datang. Tapi kalau depan ada bi, ja'u bi macam tu, boleh, ya, dilarikan makna dengan makna bawa pun boleh, ya. Contohnya telah mendatangkan mereka, macam tu. Dia boleh ditukar dengan makna telah membawakan mereka dengan syarat biasa depan ada bi, ya. Telah membawakan mereka bil bayinat dengan beberapa keterangan. Wazubur dan, ya, zubur, ya, di sini, ya, dengan makna dan kitab-kitab. Wal kitabil munir dan kitab yang menerangkan.
dan kitab munir yang menerangi, tak menerangkan, tak cantik, yang menerangi. Baik, semak semula. Fa in kazzabuka, maka jika telah mendustakan mereka akan engkau, wahai Muhammad, jika mereka mendustakan engkau juga, faqad kuzibar rusulum min qablika, maka sesungguhnya telah didustakan ia oleh rasul-rasul daripada sebelum engkau. Ya, ayat ini telah memberi semangat kepada Nabi. Allah memberikan semangat buat Nabi. Ia satu dorongan, ya, supaya tabah, teguh, ya, menghadapi ujian itu. Jika mereka mendustakan, ya Muhammad, rasul-rasul dulu pun didustakan oleh kaumnya. Ja'u bil bayinat, telah membawakan mereka dengan beberapa keterangan. Ya, mereka nak bukti sebagai kerasulan. Ya, unta didatangkan contohnya. Kaum Samud, Allah datangkan unta contohnya, ya, daripada celah batu. Ya, untanya akhirnya disembelih, dilapah. Ya, apa akibatnya? Dan juga rasul-rasul dulu membawa zubur, kitab-kitab, ya, dan juga kitabil munir. Ya, kitab-kitab boleh dikatakan termasuk kitab Zabur yang kita tak jumpa, ya. Kitab Zabur dan juga suhuf Nabi Ibrahim, ya. Dan kitab yang menerangi seperti kitab Taurat, kitab Injil, ya. Itu kitab yang menerangi, tapi didustakan juga. Nabi Musa, ya, didustakan juga oleh, ya, kaumnya. Ya. Siapa lagi? Ya, Nabi Isa bawa Injil pun, ya, tidak diterima oleh kaumnya Bani Israel. Ya. Tengok, ya. Jadi apalagi Nabi SAW, kalau mereka dustakan, ya, artinya, ya, rasul-rasul dulu pun macam itulah nasibnya. Baik, ya. Kita beralih pada sorab dulu sekejap, ya. Beralih pada sorab dulu. Hari itu bab apa kita nak selesaikan dulu? Bab sorab. Bab apa hari itu sorab? Cuba saya. Khumasi. Khumasi adalah bab 5, ya. Mana 5 tu mana 5 huruf. Itu disebut khumasi, ya. Baik, ya, kita ulang kaji dan bab pembetulan, ya, bab khumasi, ya. Apa latihan yang diberi? Inqalaba, izharo. Ada 5, ya. Ada 5 wazan, ya. Jadi wazan 1 saya bagi tahu untuk nombor 1, wazan 2 untuk nombor 2. Jangan satu wazan buat 5. Tu tak betul, ya. Wazan 1 untuk nombor 1. Okey. Sekarang ni, ya, wazan yang saya berikan iaitu 1, ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman, ta'allam, la tata'allam, muta'allimun, muta'allamun. Okey, cuba tabaddala buat. Tabaddala, ya tabaddalu, masdar. Tabaddulan saja, tak ada tabat, ya. Tabaddulan. Amar, tabaddal. Nahi, dua ta. La, la pertama jangan, ta kedua, ta yang nombor 2 tu engkau. Kemudian tabaddal, itu dah fi'il. Jadi ta yang kedua tu, ta kedua tu ta fi'il. Jadi tak boleh buang. Jadi tambah ta 1 jadi 2 ta. La tatabaddal. Macam tu, ya.
Amar? Nahi dah. Isim fa'il? Mutabaddilun. Isim maf'ul? Mutabaddalun. Ya. Saya ulang ya. Tabaddala ya tabaddalu tabaddulan tabaddal la tatabaddal mutabaddilun mutabaddalun. Ya. Itu untuk wazan 1 ya. Wazan 2 ta'arafa. Okey, ta'arafa mudhari'nya ya, ya. Ya ta'arafu. Masdarnya ta'arufan. Isim fa'il sorry. Fi'il amar. Masdar fi'il amar. Ta'aruf. Nahi la tata'aruf. Isim fa'il muta'arifun. Isim maf'ul muta'arafun. Ulang ya, saya ulang ya. Ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan ta'araf la tata'araf muta'arifun muta'arafun. Okey. Wazan 3 ijtama'a yajtami'u ijtima'an ijtami' la tajtami' mujtami'un mujtama'un. Apa wazan yang dibagi? I'tazala. Contoh. I'tazala. Okey, i'tazala mudhari'nya ya'tazilu. I'tazala ya'tazilu masdarnya i'tizalan. Amar i'tazil. Nahi ta'tazil. La ta'tazil. Isim fa'il mu'tazilun. Isim maf'ul mu'tazalun. Ya. Saya ulang. I'tazala ya'tazilu i'tizalan i'tazil la ta'tazil. Mu'tazilun. Kita dengar tak perkataan mu'tazilah? Mu'tazilah ni daripada mu'tazilun ni. Kalau waqaf mu'annas mu'tazilah. Mu'tazilatun. Kalau lelaki mu'tazilun. Kalau perempuan mu'tazilatun. Kalau waqaf mu'tazilah. Yang kita selalu dengar ya, pahaman mu'tazilah. Ini daripada i'tazalah Isim maf'ulnya mu'tazalun. Okey, nombor 5 iaitu nombor 4. Nombor 4 bukan 5. Infajaro yanfajiru infijaron infajir la tanfajir munfajirun munfajarun. Baik. Wazan contoh yang dibagi ialah inqalaba. Cuba buat inqalaba yanqalibu. Amar dia, masdar dia inqilaban. Inqi bukan ko. Inqilaban. Isim fa'il amar sorry. Amar inqalib. Nahi la tanqalib. Isim fa'il munqalibun. Isim maf'ul munqalabun. Saya ulang. Inqalaba yanqalibu inqilaban inqalib la tanqalib munqalibun munqalabun. Ya, ini nombor 4. Ya, nombor 5 wazan dia ihmarra. Ada sabdu akhir tu. Ihmarra yahmarru ihmiraron. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Nombor 5 ni ya, fi'il madi dengan fi'il amar sama. Isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Tu yang keliru
Ihmarra, fi'il amarnya ihmarra. Isim fa'ilnya ujung muhmarun. Isim fa'il, isim maf'ulnya muhmarun. Sama. Okey. Yang dibagi, ya, contoh yang dibagi ialah izharra. Okey, cuba buat. Izharra, yazharru, masdar. Izhiraran, fi'il amar. Izharra, nahi. La tazharra, isim fa'il. Mas ke mus. Musharrun, isim maf'ul. Sama, ya. Okey, saya ulang. Izharra, yazharru, izhiraran. Izharra, la tazharra, muzharrun, muzharrun. Sama, ya. Okey, sekarang ni salah satu daripadanya nak menjadikan fi'il madi lari terus kepada fi'il amar tanpa kita ikut mudhari' dan masdar. Macam mana kita nak buat fi'il amar ya lebih cepat, ya. Dari kita pandang fi'il madi, kita boleh buat fi'il amar tanpa ikut wazan mudhari', masdar, fi'il amar, ya. Jadi tengok madinya. Tengok madinya sekarang tabaddala. Baik, semula nombor 1 tu tabaddala yang dibuat, ya. Tengok fi'il madi tabaddala. Kalau nak ringkas nak buat fi'il amar, matikan ya yang akhir tu. Jadi bunyinya tabaddala jadi tabaddal. Fi'il amar tabaddal. Ya, cuba buat tabaddala jadi apa? Tabaddal. Sebut. Tabaddala jadi tabaddal. Tabaddal. Itu jadi fi'il amar lah. Ya. Sebab itu nak buat ringkas macam mana nak buat fi'il amar yang ringkas. Ya, kita pandang fi'il madi itu boleh buat fi'il amar. Jadi matikan. Contoh tabaddala. Ya, kemudian kita matikan lam dia. Tabaddal. Dah jadi fi'il amar. Ya. Okey, nombor 2. Ya, ta'arofa. Ta'arofa kalau jadikan fi'il amar matikan juga macam tadi. Macam mana? Ta'arofa jadi ta'arof. Ta'arof. Mati fa tu. Jadilah fi'il amar. Tengok fi'il madi, jangan tengok fi'il amar. Tengok fi'il madi, kita buat fi'il amar. Macam tu biar nampak. Ulang balik. Tabaddala jadi tabaddal. Ta'arofa jadi ta'arof. Dah jadi fi'il amar. Okey. I'tazala. Ya, kita buat fi'il amar tak boleh i'tazal. Salah. I'tazil. Kenapa? Sebab awalnya baris bawah. Awalnya baris bawah i'tazil. Kalau yang tadi awalnya baris atas. Tabaddala ta baris atas. Tabaddal. Ta'arofa ta baris atas. Ta'arof. Yang nombor 3 tengok baris bawah. Bukan a. Jadi ujungnya pun bawah. I'tazil. Macam tu. Ya. Ulang. I'tazala jadi apa? I'tazil. Inqalaba sama dengan i'tazala. Inqalaba jadi inqalib. Inqalib. Macam tu. Sebab awalnya baris bawah. Ulang semula. Tabaddala jadi tabaddal. Ta'arofa jadi ta'arof. I'tazala jadi i'tazil. Inqalaba jadi inqalib. Jadilah fi'il amar, ya. Beza nombor 5, izharra sama juga izharra. Sebab nombor 5 ada bezanya, ada sabdu akhir. Ya, ada sabdu akhir ra tu. Izharra. Yang lain tak ada sabdu. Ya. Jadi fi'il amarnya sama dengan fi'il madi, ya. Izharra, amarnya izharra. Okey. Sekarang ni ya, kita nak tengok macam mana meletakkan makna mengikut wazan. Kita ambil nombor 5. Bertambah bunga. Kalau madi apa? Okey, cantik. Telah bertambah bunga ia. Kita ingatkan dia punya poin-poin dia apa? Kalau madi kan ada telah,
ujung ada ia. Macam tu. Jadi makna bertambah bunga, letak ia telah bertambah bunga ia. Mudhari' apa? Ia bertambah bunga. Kalau masdar, fikir-fikir sendiri. Bertambah bungaan. Okeylah, bertambah bungaan. Tu masdar. Sebab masdar ni nama terbitan ya. Pandai-pandailah meletakkan. Sebab macam kita sebut jalan jadi perjalanan. Macam tu ya. Kalau amar macam mana? Bertambah bunga. Bertambah bungalah oleh engkau. Jadi nak kenal fi'il amar, letaklah dengan lah oleh engkau ujung ya. Jadi kalau bertambah bunga, letak je lah ujungnya. Bertambah bunga lah oleh engkau. Kalau nahi? Ya, awal kena letak jangan engkau. Jangan engkau bertambah bunga. Isim fa'il? Yang bertambah bunga. Isim maf'ul? Yang ditambah bunga. Dengar ya semua jelas. Dengar kan ya. Okey. Sekarang satu lagi makna nombor 1. Ya, nombor 1 tabaddala dengan makna bertukar. Kalau madi apa? Kalau mudhari'? Ia bertukar. Letak ia dulu. Ia bertukar. Kalau masdar? Bertukaran. Okey, bertukaran. Amar? Suruh. Bertukarlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau bertukar. Isim fa'il? Yang bertukar. Isim maf'ul? Yang ditukarkan. Okey. Nombor 2. Makna ganda ya. Bab ni bila ada alif tengah, dia makna berganda. Contohnya kalau kenal jadi berkenal-kenalan. Macam mana nak kenal dia ganda? Dia ada alif tengah. Ta'arofa. Macam bab rubai dulu pun ada alif tengah. Itu makna berganda. Berkenal-kenalan. Kalau madi apa? Kalau mudhari'? Kalau masdar? Satu je mana boleh. Dia ganda. Berkenal-kenalan. Kalau amar? Berkenal-kenalanlah oleh engkau. Nahi? Okey, cantik. Kalau isim fa'il? Isim maf'ul? Yang dikenal-kenalkan. Kan cantik tu. Okey, satu lagi makna nombor 4. Berbalik. Kalau madi? Kalau mudhari'? Kalau masdar? Berbalikkan. Jangan letak ganda ya. Berbalikkan. Kalau amar? Kalau nahi? Isim fa'il? Isim maf'ul? Yang dibalikkan. Okey. Jadi itu bab khumasi ya. Jadi bab khumasi ni ada latihan sekali lagi ya. Untuk lebih memantapkan, saya akan hantar dia punya latihan yang kedua dan buat juga sebagaimana bab khumasi ini 1 sampai 5 ya. InsyaAllah saya akan hantarkan nanti ya. Jadi buat latihan ya. Bab khumasi ini. Ini kita ya, pelajaran-pelajaran ini semua adalah kaitan dengan pelajaran harfiah yang membawa kekuatan dalam memahami susuk bahasa Arab ni ya. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa